Okay, next saya nak share link untuk live worksheet hari ini. Ini latihan yang kita buat, latihan pula apa yang kita belajar semalam. Okay, boleh klik dulu ke live worksheet. Paparan akan menunjukkan yang ni. Hai Krish. Boleh klik dulu tu? Kenapa yang Ruben punya ni panjang lah? Dia punya link. Okay, semua dah klik? Kalau dah, kita nak buat dulu. Okay. Ada yang bermasalah tak? Nak tu. Lain? Apa yang lain? Ni yang mana punya ni? Oh, bukan yang ni. Ni yang lain punya. Yang ni kita nak buat sifat segi 4 dulu. Betul-betul. Ada 2 link saya send. Betul-betul. Lepas kita nak tengok yang ni dulu. Kenapa bising kat bawah tu? Okay, jom kita buat yang ni. Rasanya kalau yang dah buka, dah buat tu bagus. Jom kita bincang. Kalau yang belum buat, Ameh kita buat sama-sama. Yang mana satu line-nya, line satu, apa? Yang mana satu? Ya, line satu. Line satu apa? Ni. Yang ni buka yang ni dulu. Link. Oh, link. Link yang ni, buka yang ni dulu. Yang tu second. Latihan yang kedua. Okay, so yang ni kita nak mengenali sifat sisi 4. Okay, dan sudut pedalaman serta sudut keluaran sisi 4. Yang ni ciri-ciri dia lah. Sifat geometri untuk sisi 4. Okay, suaikan setiap yang berikut selengkapnya. Okay, segi 4 sama. Tak ada masalah. Kamu boleh rujuk buku teks. So, kamu boleh rujuk buku teks. Sifat-sifat geometri untuk segi 4 sama. Yang mana satu? Yang mana satu? Yang nombor 3 ni. 1, 2, 3 yang ni. Betul ke? Semua sisi adalah sama panjang. Betul. Panjang sisi yang bertentangan adalah selari. Pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Betul. Semua sudut pedalaman 90 darjah. Betul. Penjuru adalah sama panjang. Betul. Penjuru maksudnya dari sini ke sini sama panjang. Dan membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Kalau sudut dia 45 darjah lah bila dia membahagi dua. So betul lah yang ni. Okay, next kita nak tengok segi 4 selari. Yang mana satu? Nombor 6. Nombor 6 Okay, jom kita cek. Pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Betul. Sudut bertentangan adalah sama. Maksudnya sudut di sini setentang dengan yang ini sama. Betul. Dan penjurunya membahagi dua sama antara satu sama lain. Contoh kalau sini 60 darjah, penjuru dia di tengah-tengah ni jadi dia bahagi 30. Betul lah tu kat bawah sekali. Turun. Okey, sampai sini. Okay, next. Trapezium. Ni yang paling senang nak ingat. Yang mana satu? 1, 2, 4 atau 5. Yes, kat 2. Hanya ada satu pasangan sisi yang bertentangan yang selari. Atas bawah ini sahaja yang selari. Itu je berkaitan dengan trapezium. Okay. Next, rhombus. Yang mana satu rhombus? Kenyataan berkaitan dengan rhombus. Nombor 1 ke? Nombor 5, 4 ke? Nombor 5. Okay. Nombor 5 yang Wan cakap. Okay, jom kita check. Nombor 5. Okay, pasangan sisi adalah sama panjang. Okay, semua sama panjang rhombus pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Atas selari, bawah, kiri selari, kanan. Sudut bertentangan adalah sama. Kalau sini 70 darjah, di sini setentang dia 70 darjah. Betul? Penjuru membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Yes, bila dia membahagi sudut kat sini, kalau tadi 70 darjah jadi atas 35, bawah 35. Betul.
Okay, lelayang. Yang mana satu ciri-ciri ataupun sifat lelayang? Yang pertama okay, dua pasang sisi bersebelahan adalah sama panjang, betul? Ini sama panjang, sisi bersebelahan, sorry. Okay. Link apa ya, Aira? Link tugasan ya, tu saya baru bagi. Dekat Telegram pun ada. Tadi kat mana? Dekat sini. Lepas tu satu daripada perpenjuru membahagi dua sama serenjang bagi perpenjuru yang lain. Okey, betul juga. Dan lagi satu daripada perpenjuru membahagi dua sama pada sudut sama sudut pada sebelahnya. Okey, so inilah punya naik atas. Okey, tanda kat sini. Okey, seterusnya ada satu je lah yang tinggal kan. Segi empat tepat. So yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Jom kita baca dia punya sifatnya. Panjang sisi yang bertentangan adalah sama panjang, betul, atas bawah sama, kiri kanan sama. Semua sudut berdalamannya ialah 90 darjah, betul. Dan perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama antara satu sama lain. Betul. Sama panjang lah. Perpenjuru dia sini ke sini, sini ke sini. Okey, selesai. Tekan finish, hantar kepada saya. Email my answer to my teacher. Nama penuh kamu bukan nama penuh saya. Tingkatan satu apa, satu IS, satu IS. School subject, matematik. Matematik, so email saya dan last kali email saya adalah macam biasalah. Okey. So saya share sekali lah kat sini. Syida Nurul. Dah hantar cikgu. Dah hantar good. Email dah. Okay, boleh copy paste dekat chat box ni yang dah hantar. Terima kasih. Jom kita check. Mana yang saya dah dapat? Okey. Okey. Oh, ni berantai tengok. Bagus dah hantar tadi. Ni boleh tengok yang dah hantar. Lacak pula. Okey. Yang tak ada nama, level group tingkatan 1 IS. 1 IS, tulis 1 IS. Okey. Okey. So hantar je lah. Nanti saya check lagi sekali. Okey, kalau siapa yang tak boleh buka tak apa. Lepas pasti pun boleh selewat-lewatnya hari Ahad. Tapi yang dah hantar ni baguslah, tahniah. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Ni yang mana tadi yang Ruben share tadi tu. Okey, boleh kita ke okey. Thank you. Ada dua pula kat situ ya. Siapa tadi? Ada Haris. Ada nama kamu. Okey. Kat ni ada lagi? Lupa dah. Oh, latihan kedua. Yang ni. Tak boleh nak pergi. Kamu. 9.3B. Okay, next. Kita nak buat yang latihan 9.3B. Okay, semalam saya dah tunjukkan hasil tambah sudut pedalaman satu sisi 4 adalah 360 darjah. So, dan juga hasil tambah sudut dalam dan sudut di luar 180 darjah. So, hari ini kita nak guna ilmu tersebut untuk jawab latih diri 9.3 ni. Sebenarnya saya dah tunjuk yang ni. Tinggal kamu recall balik untuk isi tempat kosong. Ni pun saya dah guide kamu nak tulis apa. Okay, so jom kita tengok latih diri 9.3B. Dalam darjah di atas PQT. Ada. Okay.
Dalam raja di atas PQT sama-sama ialah garis lurus. Yang kat bawah ni lah dia bagi tahu ialah garis lurus. Hitung nilai X. So kalau kita tengok kat sini, macam mana kita nak tahu nilai X? Kita kena tahu nilai kat sebelah dia ni. Sebab kita nak guna sudut pedalaman tambah sudut luar sama dengan 180 darjah. So mula-mula kita kena cari yang sudut RQT ataupun PQR. Okay. So kita tahu hasil tambah sudut dalam ni trapezium kat sisi 4 tambah ni akan menghasilkan berapa? Berapa darjah? Yes, ruben dah jawab 360 darjah. Tarik je 360 darjah. Kemudian kita nak cari sudut PQR. Yang kosong ni lah kita nak cari yang kat sini. PQR. So sudut tu kat sini. So bila kita nak tahu sudut tu masih lagi 360 darjah, kita tolak segala sudut yang lain yang diberi nilai yang lain tu ya. Okay, so dapat dah berapa jawapan dapat? Yes, orang lain dapat jawapan sama ke? Ni tinggal kamu tekan calculator je ni. Dengan harapan tak tersilap tekan. Tengok saya tersilap tekan pula. 360 tolak 68 tolak 115 tolak 118. Okey, semua dapat jawapan sama. Ruben dapat 59, Wan pun dapat 59. So jawapannya adalah 59 darjah. Okey, dah dapat PQR sudut yang kat sini, barulah kita boleh cari X. Macam mana? Kita tahu sudut yang kita cari tadi tu tambah dengan X akan dapat sudut berapa? Berapa total dia? Ya, betul Ruben, 180 darjah. Jadi 180 darjah tolakkan dengan yang kat sebelah ni lah. Sudut PQR yang kita cari tadi iaitu 59. So tulis balik 180 tolak 59. So dapat berapa jawapan dia? Ya, ada yang dapat jawapan lain ke? Semua dapat 100 semua. 2 orang pun dah saya cakap semua yang tak dapat 121 tu tersilap tekanlah tu. Jawapannya betul 121. Okey, ada yang nak tanya berkaitan dengan soalan yang ni? Ada soalan tak? Angkat tangan. Ke semua faham? Faham, cikgu. Faham Senang je kan? Okey, kalau tak faham boleh terus tanya. Okay, bagi yang baru masuk, boleh tengok link ini. Okay, kita tengah buat live worksheet. Kat Telegram pun ada link ni, saya ada share. Okay, seterusnya. Kita nak tengok soalan 9.3b nombor 2. Okay, dalam raja di atas A, B, C dan D, E, F ialah garis lurus. Hitung nilai X dan juga Y. Degang ni kat bawah. So X tambah Y ia adalah hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan. Okey, tak apa Azri, kita tengah bincang soalan nombor 2 nanti untuk tengok nombor 1 tu boleh rujuk rakaman video lah nanti Okey, so X tambah 96 darjah dapat berapa? Betul, 180 darjah. Jadi X, nak cari X 180 darjah tolak 96. So dapat berapa? Ya, betul. 84. Next, kita dah tahu kat sini. Betul 84 Kita dah tahu dekat sini berapa. Jadi kita nak tahu Y pula. Macam mana? Kita nak guna sudut pedalaman sisi 4 yang 360 darjah tu. Kita nak tolak semua ni dapatkan Y. Tetapi masalah kita sekarang kita tak tahu sudut di sini berapa. Tapi masalah boleh diselesaikan dengan tolak sudut kat sini. Okay, nanti kita dapatlah sudut CBF ni. Okay, jom kita buat. So sudut CBF, sudut inilah yang kosong kat sini ni, nak tambah dengan 84 darjah akan menghasilkan hasil tambah sudut pedalaman dan juga sudut peluaran. Yes, 180 darjah. Betul kan? Okey, seterusnya nak cari CBF, sudut CBF 180 darjah tolak 84. Sudut kat sebelah ni. Nak tolak yang ni lah. Jadi dapat 96. Okey, semua dapat 96.
Memang kena dapat 96 lah sebab jawapan dia memang 96. Betul. Okey, seterusnya dah dapat kat sini, bolehlah cari nilai Y. Macam mana? 360 darjah. Kenapa 360 darjah? Sebab kita nak guna hasil tambah sudut pendalaman sisi 4. Dah bagi tahu jawapan pula. 360 darjah lah kat sini. Y tambah sudut CBF yang kita cari tadi, sudut ini dan sudut 90 darjah. X tadi pun kita dah cari, tambah semua. Kena tolakkan dengan 360 darjah. So 360 darjah tolak dengan, ini kita cari tadi CBF 96, tolak dengan 90 yang kat tepi ni. Lagi satu tolak dengan X. X berapa tadi kita cari? Ini 84 darjah. Jadi berapa jawapan dia? Okay, yang lain dapat 90 juga ke? Ada yang dapat jawapan lain daripada lain? Cuba kira dapat tak 90 semua? Setakat ni Haris Zikri dapat 90. Ruben dapat 90. Alia pun dapat 90. So cukup 3 orang dapat 90, betul lah tu 90 jawapannya. Okey, so ada apa-apa soalan? Nak tanya berkaitan dengan soalan nombor 2 ni? Ada? Tak ada Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, semua jelas. So tekan finish dan hantarlah kepada saya. Tulis nama penuh kamu. Nama penuh kamu. Root level, tingkatan berapa? Tak payah tulis tingkatan satu, tulis dia 1 IS. Ya? Cikgu, Ya? dia tak boleh email ke cikgu. Dia Memang tak Dia boleh, tak dia terus boleh. hantar. Dia terus masuk. Okay. Betul-betul. Lupa. Saya bagi link custom link, so dia akan terus masuk. Dia terus send. Yang tu tak perlu email. Dah siap. So nanti akan masuk nanti. Dah dapat dah dapat dah hantar. So ni adalah 9.3B. Kita buat C, tak ada lagi hantar ni. Tak ada lagi masuk. 9.3B ke C? B, betul lah. Ni dah ada, Umairah punya dah ada, Krish dah ada, Arman dah ada, Kasih dah ada. Cikgu, kenapa Kasih punya ada kosong? Apa yang kosong? Kasih tak buat tak buat. Tu yang kosong. Dia tak buat. Nanti buat kosong ke dia terpadam ke macam mana ke? Nanti cuba buat. Cuba buat balik. Kasih dah ada. Kasih hantar lagi sekali tau. Kosong yang awak. Saya dapat kosong yang awak. Okey. Siapa lagi? Ni dah ada semua. Haris dah ada. Wan pun dah ada. Banyak dah ada. Okey? Okey. Yang lain boleh cuba hantar lagi lah. Ni masuk lagi. Muhammad Danish, Hazim. Nanti selewat-lewat ni hari Ahad lah. Nanti kita dah bincangkan. Masukkan je. Okey, seterusnya. Kita nak sambung lah pelajaran kita hari ini. Tak apa, nanti cuba lagi lepas kelas ke. Hantar sebelah kosong semua, tak tahu kenapa. Alright, so seterusnya kita ada 2 lagi contoh untuk dihabiskan. Lepas tu habislah bab ni, minggu depan boleh masuk. Okay, boleh tengok muka surat kosong saya padam semua. Kenapa padam semua? Nanti cuba isi balik, buat balik. Boleh tengok recording ni lah kalau nak tengok jalan kerja dia. Okay. Bagaimanakah anda, saya dah share belum? Ni. Okay. Tak apa. Kita fokus kat sini dulu. Nanti latihan tu tak apa, selewat-lewatnya hari Ahad. Kan? Cakap tadi. Okay. Nak stop ke? Nak sambung ke?
Sambung je terus. Okey, 90-an. Saya stoplah dulu Nanti tak adalah panjang sangat videonya. Okey, saya stopkan dulu yang recording ni. Saya sambung balik.